Jadi pertama tadi dengan akal kita tahu, kemudian dengan hati kita ingat, kemudian dengan rohani kita rasa, kemudian dengan nurani baru kita tenggelam dalam wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kepentingan majlis selawat ini. Maka majlis selawat ni bukan majlis asyik selawat, patut tension dengar selawat, bukan. Jadi setiap kali pulang daripada majlis selawat, ahli selawat tengok prestasi rohaninya bagaimana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia berkata majlis, para habaib, para ayahanda, tuan-tuan dan puan-puan, para bonda, juga sahabat-sahabat yang menyumbangkan suara emas lagi bercahaya mereka untuk menghiburkan rohani kita bersama. Dan seterusnya kepada rumah Khadijah ini, mudah-mudahan bersempena nama bonda kita Siti Khadijah, segala keberkatan dan kebaikan Allah berikan kepadanya, Allah limpahkan juga kepada kita anak-anak rohani. Allahumma amin. Okey, clear ke suara ni? Boleh ya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia pakaiannya? Di sini sikit. Nah. Ustaz Syekh. Okey. Tak apa ya, dua orang ni saya punya pelapis. Kalau saya tak ada esok ni pelapis. Gitu. Dan dah nak nyanyi dulu ke? Kurniakanlah boleh. Meh, nyanyi dulu sikit. Kurniakanlah, cepatlah. Tak nak, cepat. Kurniakanlah boleh sikit ya. Gang. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurga. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul an-nabi ummi birrida wal qabul. Sebenarnya apabila kita ni berselawat, selawat itu ada matlamat dia. Selawat ada matlamat dia terkait dengan ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari. Okay, dalam ilmu fardu ain itu diikat dalam dua kalimah syahadah. Kita semua telah ketahui. Dalam kalimah la ilaha illallah, ilmunya ilmu akidah. Maka kita kena tuntut ilmu akidah. Okay, kemudian dalam kalimah Muhammadur Rasulullah, itu ilmunya ilmu fiqh. Maka kita kena pelajari ilmu fiqh. Ilmu akidah ini kena ada dalil. Dan dalil itu perlu dianalisis, disebut sebagai pendalilan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai istidlal. Dalil dan istidlal. Okey, begitu. Maka dia tidak boleh di atas ikut-ikutan. Contohnya, kenapa kamu sembah Allah? Sebab bapak saya sembah Allah. Kenapa bapak kamu sembah Allah? Sebab datuk saya sembah Allah. Sah tak sah? Tak sah. Sebab dia tidak ada dalil, dia ikut-ikutan. Itu ilmu akidah. Adapun ilmu fiqh tu sistem kehidupan.
Dia melibatkan perlakuan, perbuatan fizikal kita ini. Dan semua sistem kehidupan itu adalah untuk atas paksi perhubungan kecintaan sesama manusia. Okey, begitu. Itu dua ilmu. Ilmu yang ketiga dalam kalimah asyhadu. Dalam kalimah asyhadu. Ilmu apa lagi yang berbaki? Ilmu fardu ain, berbaki ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf maknanya diikat pada kalimah asyhadu, aku bersaksi. Maka bersaksi itulah maknanya untuk kita memandang. Kalimah syahadah itu tidak disebut sebagai uqinu, aku meyakini. Tidak disebut sebagai a'lamu, aku mengetahui. Tidak disebut sebagai ara, aku memandang. Tak. Juga tidak disebut sebagai ubsiru, aku menyaksikan, aku menonton. Bukan. Tapi dia kalimah yang kemuncak, dia asyhadu. Maksudnya bersaksi dengan pengetahuan, pada keilmuan, bersaksi dengan ingatan pada hati, bersaksi dengan pandangan itu pada rohani, dan bersaksi pada tenggelam dalam kewujudan ilahi itu pada kemuncak pengabdian kepada Allah. Begitu. Jadi bergabungan daripada bersaksi dengan ilmu, kemudian diteruskan bersaksi dengan ingat, diteruskan dengan bersaksi dengan rasa, disempurnakan dengan bersaksi dengan pandang. Pandang itulah baru asyhadu. Tentang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan kita panjang. Tapi jangan putus asa. Selagi ada nafas yang berbaki, selagi itu ada ruang dan peluang, dan kita mesti berharap bahawa dengan status kita sebagai umat Nabi SAW pasti husnul khatimah. Pasti. Tidak ada insya-Allah. Sebab pasti, terlampau pasti. Tidak ada insya-Allah Melayu. Dia ada hakikat insya-Allah. Maknanya insya-Allah maksudnya ala masyiatillah. Insya-Allah dengan maksud ala masyiatillah. Maksudnya apa dia? Dengan kehendak Allah. Memang Allah berkehendak untuk semua umat Rasulullah SAW selamat di akhirat. Itulah kita nyanyi. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Tanpa kerinduan itu tidak akan meningkat status keimanan kita kepada Allah. Kita akan hanya terbelenggu pada keilmuan kita tentang Allah, dan akan terhijab pula dengan ilmu berkenaan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Di sini ramai di kalangan kita yang tergendala di situ. Beriman kepada Allah di atas semata-mata ilmu. Kalau ilmu hanya tahu, hanya pada akal, ini baru peringkat awam. Ini baru peringkat permulaan, tidak mula apa-apa pun. Kalau tahu Allah Ta'ala itu Tuhan, orang kafir pun tahu Allah itu Tuhan. Cuma dia engkar ataupun dia menyekutukan Allah. Maka jangan terbatas setakat ilmu. Kita sembang ilmu banyak mana pun, kita tidak akan melonjak naik. Kalau kita tidak pergi kepada apa dia? Daripada ilmu, tahu dengan akal, pergi kepada ingat dengan hati. Untuk pergi kepada ingat dengan hati, perlu majlis selawat. Perlu majlis selawat. Selawat ini adalah dorongan, wave, gelombang yang menolak daripada pengetahuan kepada ingatan. Ingatan baru pergi kepada hati. Pergi pada hati. Hati ini baru mula nak berjalan. Baru mula nak merasai nikmat dengan Allah yang sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian selawat lagi. Selawat lagi. Daripada ilmu kita tahu dengan akal, pergi kepada ingat dengan hati. Baru dua perkara. Pergi lagi kepada rasa. Rasa kita dalam takbir Allah. Rasa dalam takbir Allah. Rasa tenang bahawa kita ini dalam dakapan kasih Allah. Ibarat seorang anak berasa tenang berada dalam dakapan ibunya. Sebab itu kita berada dalam dakapan ibu kita sekarang ini. House of Khadijah. Semua yang berada di sini untuk kembali ke dalam dakapan itu. Maka kita berasa lega rohani kita. Kerana kita merasai kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah amat tidak cerdik sekali meyakini Allah Ta'ala Maha Pengasih, tetapi tidak teruja untuk merasai kasih Allah. Amat tidak cerdik sekali. Ataupun jangan sebut. Boleh faham? Maka untuk anjakan daripada ingat dengan hati,
pergi kepada rasa dengan rohani, okey, maka perlukan selawat lagi. Perlukan qasidah. Ini bukan dengan effort kita. Effort kita pada lapis pertama sahaja, iaitu ilmu. Tapi ada orang dengan ilmu dah bermegah-megah, rasa dah sampai kepada Allah. Tak. Dia kena ada lonjakan. Dia kena ada momentum. Momentum tu dengan berkat selawat. Sebab pada selawat, kita terhubung rohani dengan Nabi SAW. Dan kerohanian Nabi SAW itu menghubungkan kita dengan Allah. Maka lantaran itu Allah memberkati kehidupan dan ilmu kita. Maka berlonjak daripada tahu dengan akal, pergi kepada ingat dalam hati, pergi kepada rasa dengan rohani. Baru 3. Bila dah rasa dengan rohani, masih berbagi syirik. Masih berbagi syirik. Ini syirik yang tersembunyi. Dan jangan memandang remeh pada perkara ini. Masih syirik. Kenapa? Kerana bila rasa bahawa kita dalam takbir Allah masih berbaki wujud diri. Masih berbaki wujud diri. Rasa aku ni baik sangat pergi Hafsah Khadijah. Rasa aku ni berpurdah sangat. Rasa aku ni berserban sangat. Rasa aku ni berjanggut sangat. Apa lagi? Berqasidah sangat. Selawat sangat. Apa lagi? Apa rasa lagi? Rasa aku ni solat sangat. Rasa kita imam sangat. Rasa kita ceramah sangat. Sebab kita masih rasa wujud diri. Selagi berbaki rasa wujud diri, maksudnya kita tetap menduakan Allah. Kita tidak menduakan Allah dengan makhluk yang lain. Tapi kita menduakan Allah dengan perasaan kita. Maka berbaki syirik. Ramai yang terhenti di sini. Aku dah rasa dengan Allah. Aku dah rasa bersama Allah. Aku dah rasa kasih sayang Allah. Aku rasa aku dah mampu redha. Aku dah mampu bersyukur. Aku dah mampu untuk bertaubat dan sebagainya. Aku dah kembali ke pangkal jalan. Maka aku kekal dalam landasan syariat Nabi Muhammad SAW. Masih lagi merasai kita yang berbuat baik. Tidak memandang itu semua kebaikan Allah. Itu berbaki syirik. Dan syirik ini tidak ada cara untuk menanggalkannya. Melainkan dengan bimbingan mursyid. Suka atau tidak, mursyid kena ada. Kalau daripada awal, daripada ilmu, kita kalau cerdik, kita belajar, kita dapat tahu ilmu. Sah ilmu fardu ain. Kemudian, kita berselawat, ambil selawat bersanad daripada para habaib, daripada para mursyid alam Melayu, tanah Arab dan sebagainya. Kita konsisten dan kita istiqamah. Dengan istiqamah dapat 1001 karamah. Dengan karamah itu dapat lonjak daripada tahu kepada tak ingat dah. Daripada tahu kepada dah terlanjak langkah. Tak ingat dah. Daripada tahu kepada ingat. Kena tarik qasidah dulu ni. Suara tak ada pula. Daripada tahu kepada ingat. Kalau kita kekal konsisten dengan apa saja amalan, dengan barakah istiqamah, kita boleh naik daripada tahu kepada ingat. Kemudian kita konsisten lagi, boleh naik lagi dengan syafaat Rasulullah SAW disebabkan dengan salawat, boleh naik daripada ingat kepada rasa. Sampai kat rasa ni, syaitan akan mula bertindak. Satu lagi benteng terakhir syaitan supaya kita tidak mendapat syafaat Nabi SAW. Apa dia? Biar berbaki wujud diri. Nak membuang dan mengeluarkan diri kita daripada berbaki wujud diri ini, kita amal banyak mana pun tak berkesan. Kita selawat banyak mana pun tak berkesan. Okey. Yang hanya boleh menjadi asbab untuk terkeluar kita daripada belenggu rasa wujud diri hanyalah bimbingan mursyid yang mewarisi syariat Nabi SAW, yang mewarisi tarikat Nabi SAW, yang mewarisi hakikat Nabi SAW, dan yang mewarisi makrifat Nabi SAW, yang mewarisi, ringkasnya, seluruh kerohanian Nabi SAW, yang mewarisi kenabian tetapi tidak menjadi Nabi. Itu bahasa yang paling mudah nak cakap, tapi kena faham dengan konteks. Bukan tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi menobatkan ulama warasatul anbiya. Siapa sebenarnya ulama itu? Yang mewarisi cahaya. Itulah yang Nurul Mustafa, Nurul Mustafa. Lagi? Mala al-ar. Akuan ke arkan? Akuan. Mala al-akwan, cahaya Mustafa Nabi yang terpilih. Mala al-akwan, meliputi segala alam buana. Itu cahaya.
Jadi siapa yang benar-benar mewarisi cahaya Nabi SAW pada jasmaninya, pada qalbinya, pada rohaninya dan pada hakikatul Muhammadiyahnya, itulah disebut sebagai warasatul anbiya. Itu mursyid. Itu mursyid. Hanya dengan asbab mursyid yang mewarisi bahagian dari kenabian itu yang menjadi asbab terkeluar kita daripada rasa pergi naik kepada apa dia? Ketenggelaman wujud Allah. Tenggelam dalam wujud Allah. Waktu tu kita berbuat baik bukan kerana kita memandang kita ini baik, tapi kita memandang baik Allah yang Allah terpakan pada diri kita sehingga kita berbuat baik. Berbuat baiknya kita itu kerana kebaikan Allah, tidak memandang lagi kita yang berbuat baik. Gitu. Jadi di situ baru lulus status hamba Allah. Di situ baru kita mencapai qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Baru kita akan rasa bahawa dengan Allah tidak boleh berputus asa dan tidak akan kita berputus asa dan takkan patut dan takkan berlaku keputusasaan kita kepada Allah. Sebab apa? Kita berstatus abdun. Di situ baru kita masuk dalam firman Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka barulah Allah menjemput kita termasuk di kalangan hamba-hambanya. Kemudian barulah wadkhuli jannati. Nak mencapai status hamba itu, itulah perjalanannya. 4 tingkatan. Daripada tahu dengan akal, pergi kepada ingat dengan hati, pergi kepada rasa dengan rohani, dan pergi kepada tenggelam dalam kewujudan ilahi. Di situ tidak ada lagi rasa wujud diri, hanya tenggelam dalam wujud ilahi. Di situ disebut sebagai tauhid zat, tauhid zat, tauhid yang kemuncak. Dan itulah ketauhidan yang berbaki kepada umat Islam sebelum mereka berhijrah. Sebelum mereka berhijrah, sebelum peristiwa hijrah, apa yang peristiwa besar yang berlaku? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah ujian terakhir. Kamu beriman dengan akal ataupun kamu beriman dengan cinta? Sesiapa yang beriman dengan akal, apabila Nabi SAW pulang daripada Isra dan Mi'raj, maka diberikan pentas besar di hadapan Kaabah. Waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan semua pembesar Quraisy maka mengambil kesempatan ini untuk memperolok-olokkan Nabi SAW. Maka ya Muhammad, meh kau cakap apa yang berlaku malam tadi dekat semua orang ramai ini. Nabi SAW mengambil kesempatan itu dan bercakap. Dan apa yang Nabi cakapkan akhirnya ditertawakan. Mana mungkin boleh berlaku begitu satu malam tanpa sebab perbaringan menjadi sejuk. Telah pergi ke Baitul Maqdis dan pergi ke Sidratul Muntaha dan pulang pada malam yang sama, perbaringan masih panas. Tak mungkin. Di situ siapa yang beriman dengan ilmunya terkandas, kembali murtad. Kembali murtad. Maka tatkala itulah Sayyidina Abu Bakar mendampilkan, menzahirkan kurang lebih dalam peristiwa itu. Maknanya kalau lebih teruk daripada ini pun, asal saya disebutkan oleh Muhammad SAW, aku percaya terus digelar sebagai As-Siddiq. Dan ada beberapa orang lagi yang memang mencintai Nabi SAW. Atas cinta itu beriman dengan ajaran Nabi. Bukan atas kepentingan diri mereka yang ditindas kerana miskin. Bukan atas kerana ingin mencari hidup yang lebih bermakna. Bukan atas maknanya memandang bahawa aku tak ada tempat mana-mana, akhirnya baik bersama-sama dengan Muhammad SAW kerana barang amanah dia jaga, dia tidak pernah menipu, akhlaknya mulia. Bukan atas kepentingan-kepentingan kehidupan, tapi yang mencintai Nabi SAW atas ketenggelaman kecintaan, akhirnya kekal dengan Nabi SAW. Bila begitu, baru berlaku tauhid yang tahqiq. Itu tulis. Tauhid yang tahqiq. Sebab apa? Di atas cinta. Itu penting ilmu. Itu penting majlis qasidah. Di situ penting selawat. Jangan kita selawat hanya semata-mata performance untuk hiburan-hiburan halwa telinga. Selawat ini adalah ilmu tasawuf. Apa saja amalan-amalan majlis-majlis di Jataran Merdeka, baik KL Munajat, itu bukan majlis-majlis kerakyatan sosial dan sebagainya. Itu majlis sufi. Itu majlis untuk mencapai status asyhadu. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah SAW. Begitu. Jadi, siapa yang bercinta dengan, siapa yang beriman dengan Nabi SAW dengan cintanya, maka lulus ujian itu. Selepas daripada itu, barulah pergi berhijrah. Mereka yang berhijrah telah mencapai apa dia? Tauhid yang tahqiq. Contoh tauhid yang tahqiq itu Allah Ta'ala ilustrasikan dalam sirah Nabi siapa? Dalam sirah Nabi Ibrahim.
Lantaran itulah rukun Islam yang kelima, semuanya berasaskan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan bagi itu Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang mendoakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam syariat utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat Ibrahimiyah wajib dilafazkan semasa solat. Dan perihalan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih Nabi Ismail. Kemudian perihalan Siti Hajar berlari daripada Safa dan Marwah. Kemudian perihalan Nabi Ibrahim dicampak ke api dan api tidak membakar. Itu semua menjadi asas-asas dalam ibadah apa dia? Ibadah haji. Dan lepas ibadah haji diibaratkan kembali kepada seperti baru lahir, maka di atas sempena itu Sayyidina Umar beristihad untuk menjadikan bulan Muharram, iaitu bulan selepas daripada haji, sebagai bulan pertama dalam kalender tahun Hijrah, bersempena dengan itu. Itu besar maknanya, besar impaknya. Maka kita dalam bulan Muharram, kita meraihkan kita telah mencapai tauhid yang tahqiq bersempena dengan ibadah haji. Sama ada boleh kita ke haji ataupun kita di sini. Boleh faham? Okey, itu tauhid yang tahqiq. Dengan tauhid yang tahqiq akan membawa kita kepada taslim mutlak. Tulis taslim mutlak. Tadi tauhid yang tahqiq, ketauhidan yang tahqiq. Benda yang tahqiq ni yang dah dipateri tidak akan terurai lagi. Dah dipateri tidak akan terurai lagi. Tidak ada kaum muhajirin yang kembali murtad. Tak ada. Yang muhajirin kekal. Sebab apa? Lulus ujian besar Isra' dan Mi'raj. Maka bila mereka dah tauhid yang tahqiq, maka mereka dianugerahkan Allah taslim mutlak. Maknanya penyerahan yang mutlak. Penyerahan yang mutlak. Sebab apa? Tidak ada lagi kepentingan diri, tak ada lagi merasai wujud diri, kerana menikmati cinta dengan Nabi SAW membawa kepada ketenggelaman dalam wujud ilahi. Maka di situ menyerah mutlak, tapi tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Maka mulalah operasi berhijrah. Semua orang tahu operasi berhijrah. Sayyidina Ali ditempatkan di perbadangan Nabi SAW. Sayyidina Umar ditempatkan dengan posisi secara terang-terangan. Sayyidina Abu Bakar ditempatkan pada posisi mendampingi Nabi SAW. Ada yang diamanahkan untuk memulangkan barang amanah dan sebagainya. Itu semua memodalkan nyawa. Sebab apa begitu? Sebab telah menikmati tauhid yang tahqiq, membawa kepada taslim mutlak. Itu dua perkara keyword dalam peristiwa hijrah. Pada zaman Makkiyah berakhir dengan tauhid yang tahqiq. Pada zaman Madaniyah bermula taslim mutlak. Tauhid yang tahqiq adalah ketauhidan yang tidak akan terurai. Ketauhidan yang tidak akan terurai. Apa rahsianya? Rahsianya cinta. Kita cinta bukan emosi, bukan juga rohani, tapi cinta menerjah kepada selepas daripada rohani. Hakikat roh Nur Muhammad. Hakikat roh, hakikat Nur Muhammad. Itu dalam perbahasan tu. Tidak ada perkataan lagi. Di situ baru tauhid yang tahqiq. Bila pergi kepada tauhid yang tahqiq, membawa kepada taslim mutlak. Taslim mutlak apa dia? Penyerahan diri yang mutlak. Orang muhajirin pergi ke Madinah, tak memikirkan apa-apa. Tidak memikirkan apa-apa. Yang penting bersama dengan Nabi SAW, meninggalkan tanah air. Pergi, tak tahu nasib macam mana. Tapi sebab taslim mutlak sebagai natijah daripada tauhid yang tahqiq. Sampai ke Madinah, Nabi SAW memulakan apa dia? Sistem kehidupan. Sistem kehidupan ini berasaskan kecintaan. Bermula daripada solat, puasa, zakat, haji, perniagaan, muamalat dan sebagainya. Apa saja sistem kehidupan ke arah membantu yang miskin. Duit tidak dapat dikumpulkan setempat, mesti dialirkan kepada yang lemah, yang memerlukan. Berlaku kitaran ekonomi, saling sandar menyandar. Itu semua adalah sistem kecintaan. Dalam sistem kecintaan itu tidak ada kedengkian, tidak ada pergaduhan, tidak ada kesombongan, tidak ada jatuh menjatuh. Sebab apa? Sebab semuanya dalam kondisi taslim mutlak. Sehingga Allah uji pada perang Badar. Bila dalam perang Badar, maka bila berperang, asalkan kami bersamamu ya Rasulullah. Lantaran bergabung dengan di antara tauhid yang tahqiq dengan taslim mutlak di kalangan medan Badar, tentera-tentera Badar, maka yang berbaki di Madinah menyesal. Kalau aku tahu bahawa peperangan akan berlaku, tidak akan aku rela sebagai seorang lelaki aku tertinggal di Madinah. Tetapi yang tertinggal. Berlaku yang Allah kehendaki, 313 orang dalam medan Badar. Bila begitu keadaannya, bergabung dalam satu jasad, satu roh,
tauhid tahqiq dan taslim mutlak, Allah melepaskan malaikat untuk membantu medan Badar. Malaikat itu masih menganggur sekarang. Boleh faham? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selawat Badar itu bertawassul dengan keberkatan ahli Badar, kerana tidak ada perkumpulan manusia yang terlebih dipandang dan dikasihi Allah melainkan perkumpulan ahli Badar yang 313 orang. Apa keistimewaan ahli Badar? Kerana mereka itu telah mencapai dua perkara. Apa dia? Tauhid yang tahqiq, tauhid yang terpatri erat, dan juga taslim, penyerahan yang mutlak kepada Allah. Lantaran itu, mereka mengambil segala usaha dan ikhtiar, ambil pelepah, ambil apa saja untuk dipegang, maka mereka berjuang. Tetapi kemenangan mereka dengan asbab pertolongan Allah, sehingga Allah Ta'ala lepaskan para malaikat untuk membantu umat Islam pada ketika itu medan Badar. Malaikat itu masih lagi tidak ada kerja sekarang. Masih lagi menganggur. Apa maksud saya? Maknanya apa dia? Selagi tidak ada umat di muka bumi ini mencapai status seperti medan Badar, selagi itulah malaikat itu tertangguh. Maka kalau kita kata berjuang Islam, kebangkitan Islam akhir zaman, dengan apa saja pendekatan dan sebagainya, itu mesti ditujukan kepada dua perkara ini. Dan inilah perkara yang perlu kita muhasabahkan pada hari pertama 1445 Hijrah, berkenaan dengan di mana kita untuk mencapai dua perkara itu, iaitu tauhid tahqiq, taslim mutlak. Sebab itulah kita umat Islam dipandang remeh, dipandang hina, tidak membawa apa-apa impak sebagai follower, tidak menjadi pencetus. Kenapa? Kerana tidak ada apa dia? Tidak ada lonjakan dari langit. Tidak ada apa lagi? Tidak ada nusrah dan inayah dari Allah. Sebab apa? Sebab kita masih lagi terbelenggu dengan perkara-perkara yang bersifat jasadiah, zahiriah, tidak pergi kepada perkara-perkara yang bersifat rohaniah dan nuraniyah. Jadi pertama tadi dengan akal kita tahu, kemudian dengan hati kita ingat, kemudian dengan rohani kita rasa, kemudian dengan nurani baru kita tenggelam dalam wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kepentingan majlis selawat ini. Maka majlis selawat ni bukan majlis asyik selawat, patut attention dengar selawat. Bukan. Jadi setiap kali pulang daripada majlis selawat, ahli selawat tengok prestasi rohaninya bagaimana. Di situ baru kita menyerahkan diri sebagai tentera Allah. Tentera Allah lawan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Siapa musuh Allah? Satu je, syaitan. Tak ada yang lain dah. Berbeza pilihan, berbeza pendekatan, berbeza maknanya pengetahuan, berbeza kecenderungan. Itu semua adalah urus jaya. Yang perlu diurus jayakan dengan kasih sayang, dengan sistem Muhammadiyah. Sistem Muhammadiyah itu perlu berteraskan sistem Ibrahimiyah. Sistem Ibrahimiyah merujuk kepada tauhid tahqiq, sistem Muhammadiyah merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada syariat, hukum hakam yang Nabi SAW sampaikan. Itu istilah-istilah tu hanya nak bagi faham saja. Kalau faham, guna istilah tu. Kalau tak faham, buang istilah tadi. Yang penting faham, yang asas. Boleh faham ya? Okey. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, mana kita kena menggerakkan lagi. Menggerakkan lagi sampai ke peringkat tauhid tahqiq dan taslim mutlak. Bila begitu keadaannya, barulah kita ini mencapai status apa dia? Hamba Allah. Mencapai status benar-benar mengabdi diri kepada Allah. Di situlah baru bermula perjalanan. Baru bermula kefungsian. Baru bermula kita sebagai khalifah.
baru bermula kita sebagai ada sudut responsibility, kepertanggungjawaban, dan masing-masing mengambil posisi masing-masing. Jadi setiap kali pulang daripada majlis selawat, kena tengok rohani kita ini benar-benar tak bermusuh dengan musuh Allah. Jadi apa indikator kemenangan kita? Indikator kemenangan kita apabila musuh berasa gagal. Apa pula indikator kemenangan musuh? Indikator kemenangan musuh dua benda. Saya ulang banyak kali dan saya bertabaruk dengan rumah ini supaya kita sama-sama dipermudahkan Allah untuk mencapai perkara ini, kefahaman pada akal, pada hati, pada rohani dan pada nurani. Indikator kemenangan musuh Allah adalah apabila kita berbencian dan bermusuhan. Adawata wal baghdha. Adawah permusuhan, baghdha kebencian. Setiap kali kita pulang daripada majlis cinta ini dengan menghargai Nabi SAW yang kita bertawasul dengan baginda itu SAW, kita tengok berbaki benci atau tidak, menyumbang kepada kebencian dan permusuhan ke tidak kita ini dalam membuat perkara kebaikan. Kalau kebencian tumbuh dan muncul dalam nak merencana perkara-perkara soleh, kalau kesombongan mengambil tempat, benar tak kita dengan Allah? Tak benar. Indikator itu. Jadi kalau asal saja berlaku kebencian dan permusuhan, bermaksud iblis telah mencapai matlamat dia. Bila iblis mencapai matlamat, kita menang ke kalah? Kita kalah. Jadi apa makna selawat kita? Di mana prestasi selawat kita? Di mana prestasi kehambaan kita? Maka di situ selawat yang iblis pun gembira. Sebab tidak membawa apa-apa impak pada akli, pada qalbi, pada rohani dan pada nurani. Begitu. Ini supaya kita tak syok sendiri dan berasa lega dengan amalan kita ini semata-mata. Sebab kita tak tahu hala tuju kita bagaimana. Hala tuju itu. Ustaz, kenapa Ustaz complicated sangat? Tak apalah kalau complicated, yang penting dengar aja. Yang penting bila selawat itu ada hala tuju dia. Ingat 4 benda. Ikut. Dengan akal. Tahu. Dengan hati. Ingat. Dengan rohani. Rasa. Tapi berbaki syirik. Sebutlah. Tapi berbaki syirik. Bagaimana diteruskan? Dengan nurani. Baru tenggelam dalam wujud ilahi. Di situ baru hamba. Di situ baru Nabi berbangga dengan kita. Di situ baru bila kita berselawat, tala'al, kita rasa berharapan-harapan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya nura dhatillah. Assalatu wassalamu alaika ya nura jamalillah. Yang kita baca as-salatu apa? As-salat. Kita depan Ustaz Hairi, kita lupa habis tu. Askal ambi, lupa dah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Itu lain. Mana abang? As-salatu wassalam, itu lain. Jadi baru kita tahu. Jadi lepas ini dalam majlis-majlis umpama ini yang dianjurkan oleh Ayahanda Habib Hussein dan yang dianjurkan di Taufik, di sini, di Faidul Rahmah, di mana-mana saja, sama ada berskala kecil, sederhana dan besar, yang kita balik bukan puas dengan bilangan yang ramai, bukan puas dengan alunan-alunan, tapi tengok hati kita. Adakah kita menyumbang ke arah kedamaian dan penyebaran kecintaan? Adakah kita telah menghalang daripada kebencian dan pergaduhan serta permusuhan? Kalau begitu status kita, baru ada peningkatan kerohanian. Jika masih berbagi benci dan pergaduhan, maka iblis akan menjayakan 2 lagi matlamat dia. Apa dia? Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis solah, dan menghalangi kamu daripada zikrullah dan juga solat. Allah tak kata wa yanhakum. Allah tak kata wa yanhakum, menegah kamu daripada solat dan berzikir. Sebab apa? Kita semua tetap akan bersolat dan akan berzikir. Tapi iblis tetap berjaya walaupun kita bersolat dan berzikir. Kenapa? Sebab kita tidak mencapai kepada hakikat solat dan hakikat zikir. Apakah dia hakikat solat dan hakikat zikir? Nafsu mutmainnah, tenang dengan Allah. Jom. Tenang dengan Allah. Maka kita bersifat apa dia? Bersifat redha yang mutlak, syukur yang mutlak, sabar yang mutlak dan tawakal yang mutlak. Pada masa yang sama tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Itulah hala tuju majlis cinta. Dengan air mata Nabi SAW. Kalau kita pergi ke Taif, sekarang pergi ke Taif nampak telefrik. Tu telefrik.
Orang Arab sebut telefrik. Kita sebut apa dia? Kabel car. Tuan, kabel car. Kereta kabel. Pergi ke Taif naik kereta kabel. Cantiknya. Sedangkan Taif tempat air mata Nabi bercucuran. Darah baginda bermercikan. Gigi baginda patah. Kesedihan yang teramat. Kita pergi ke Taif duduk tengok macam buat pelancong. Adakah betul? Tak betul. Di Taif itu dengan air mata cinta, bahkan darah, bahkan segala keringat di Taif itu untuk menyebarkan satu sistem damai dan cinta ini. Jadi bila mana begitu keadaannya, majlis ini untuk mengenang bagaimana dengan air mata Nabi SAW memastikan kerahmatan Allah itu sampai kepada kita sampai hari ini. Maka di situ penghargaannya adalah kita lonjakkan prestasi ketauhidan kita. Daripada ingat kepada salah. Daripada tahu kepada, daripada ingat kepada, daripada rasa kepada rasa kepada pandang. Pandang tu tenggelam. Okey, ingat dengan akal. Tahu dengan siapa ustaz, siapa pelajar ni? Amboi. Okey, daripada tahu dengan, ingat dengan, rasa dengan, pandang dengan nurani. Ulang balik. Ingat, ikut. Tahu dengan akal. Ingat dengan hati. Rasa dengan rohani. Pandang dengan nurani. Sebab itulah dalam banyak-banyak qasidah yang kita alunkan tadi, berapa banyak kalimah nur nisbah kepada Nabi SAW. Itu perbahasan Nur Muhammad supaya keimanan kita, ketauhidan kita mencapai yang tahqiq, menejah pada nurani kita. Dan ini mesti dalam bimbingan para mursyid. Maka jangan seronok dengan perbahasan ilmu semata-mata. Jangan seronok dengan pengajian kitab semata-mata. Tapi jangan hanya semata-mata hadir majlis cinta ini, hanya semata-mata halwa telinga dan kegembiraan kemanusiaan. Tapi majlis ini adalah untuk kegirangan kerohanian pada dimensi nur ala nur. Barulah akhirnya benar-benar kita ini menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tak tahulah orang kat depan ni faham tak faham. Tapi yang faham itu maknanya bonus. Kalau tak faham pun tak mengapa. Yang penting limpahan nur menerjah dalam hati semua yang hadir. Yang hadir di sini, yang menganjurkan, yang menyumbang, yang mewakafkan, yang memandang sekarang dan akan datang. Sehingga tidak ada umat Nabi SAW yang berbaki. Mereka mendapat percikan dan tuangan nur Muhammad ini ke dalam rohani mereka. Sehingga mereka denganmu, ya Allah, mencapai tauhid yang tahqiq. Mereka dengan syariat Nabi-Mu, ya Allah, dalam keadaan taslim yang mutlak. Maka ya Allah, Engkau lepaskan malaikat-malaikat itu untuk membantu umat akhir zaman ini sehingga kami menjadi mulia dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alaika salam. Ya Syafi'al khalqi, alaika salam. Ya Habib Allah, alaika salam. Ya Khataman Nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami, ya Rasulullah. Engkaulah kerinduan kami, ya Habib Allah. Padamu ya Rasul, cinta bersemi, ya Rasulullah. Alaika salam, ya Syafi'al khalqi, alaika salam. Ya Habib, mic bagi dia. Nabi, alaika salam. Engkaulah
kecintaan kami ya Rasulullah. Padamu ya Rasul cinta bersemi, Allah dan Muhammad, Nabi dan isbat, cinta dan marifat, bersemat irat, hati gembira tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata baru kami mengerti hidup mengabdikan diri kami pada ilahi. Padamu ya Allah kami mengadu, curahkanlah marifat kami padamu ya Rasulullah. Alaika salam ya syafi'al khalqi, alaika salam ya Habibullah, alaika salam ya Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, Engkaulah kerinduan kami ya Habibullah. Padamu ya Rasul cinta bersemi, hidup bertauhid tiada bersedih, hidup bertauhid tiada berbimbang, menafi diri mengisbat ilahi, cinta rasuli bermuat rohani. Padamu ya Rasul tercurah bakti, menebar cinta sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul cinta bersemi ya Rasulullah, alaika salam ya syafi'al khalqi, alaika salam ya Habibullah, alaika salam ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, Engkaulah kerinduan kami ya Habibullah. Padamu ya Rasul. Sambung. Cinta bersemi. Allah. Yang ini adalah peringkat pertama. Nak faham bagaimana perjalanan untuk mencapai tauhid tahqiq, pergi kepada sampai taslim mutlak. Bila pergi kepada beriman kepada Allah dengan nurani, tenggelam dalam wujud Allah, maka qasidahnya. Cuma-cuma. Usah lari. Lupa dah. Dia ayah anda dia makan naik umur lupa. Nak tengok. Usah lari mengejar bayangmu,
Henti langkah jika kau sedar, tunduk bersimpuh hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya, jangan tembus sempadan laisa. Pasti langkahmu akan tersasar. Pandanglah alam juga dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, kau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, kau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku. Sambung. Nyata? Nyata wujudmu. Okey, nyata wujudmu. Jadi, bila hilang wujud diri, baru tak ada berbaki sombong, tiada berbaki benci, tidak membanding-banding dengan orang lain, tiada kedengkian. Di situlah sifat seorang yang telah mencapai natijah daripada selawat yang diulang-ulang pembacaannya sementara hidup masih berbaki. Jadi, kalau orang tanya apa yang Pentausiah cakap ni, apa perkara ya? Tajuk yang saya cakap ini adalah pada tahun ini 1445 kita naik satu peringkat lagi dalam menghadiri majlis-majlis selawat, qasidah dan sebagainya ini untuk menggerakkan rohani kita daripada tahu kepada ingat, kepada rasa, kepada pandang. Serentak dengan itu baru akan meningkat nafsu kita daripada amarah kepada lawamah, kepada mulhamah dan kepada mutmainnah. Dan nafsu minimum untuk bertemu Nabi SAW di jannah adalah nafsu mutmainnah. Kalau tidak dengan bimbingan mursyid, keberkatan amalan daripada sanad yang bersambung dengan Nabi SAW, duduk, dah habis. Duduk. Abi Ustaz, kamu nanti dulu. Okey. Kalau tidak dengan keberkatan amalan dan juga keberkatan daripada bimbingan mursyid, tidak akan kita terkeluar daripada dimensi belenggu wujud diri dan kita tidak akan benar-benar menghayati kenikmatan ketenggelaman dalam wujud ilahi. Di situlah perjalanan kita. Mudah-mudahan hari ini kita mentancapkan niat, ya Allah, hari ini kami berniat menggerakkan rohani kami menuju daripada amarah kepada mutmainnah, dan ilmu kami, makrifah kami kepadamu, kami menggerakkannya daripada pengetahuan pada akal, pergi kepada ingatan dengan hati kami, pergi kepada rasa dengan rohani kami, dan Engkau izinkan kami untuk pergi kepada peringkat beriman dan bermakrifah denganmu, dengan nurani kami, sehingga kami tenggelam dalam wujudmu, tenggelam dalam takbirmu, tenggelam dalam ar-Rahman ar-Rahimmu, sehingga kami benar-benar mencapai tauhid yang tahqiq dan kami hidup dengan
taslim yang mutlak. Maka bantulah kami dengan para malaikatmu yang membantu medan Badar, dengan keberkatan semua yang hadir di sini, dengan keberkatan leluhur keturunan kita masing-masing, dengan keberkatan sulalah ahli bait Nabi Muhammad SAW, dengan keberkatan istiqamah amalan yang kita lakukan, dengan keberkatan keikhlasan dan pengharapan serta kefakiran kita kepada Allah di atas segenap isu kehidupan. Engkau makbulkan doa kami ini dengan rahsia kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tak faham, jangan tanya ustaz lain. Tanya saya. Jangan dirujuk silang apa yang saya nyatakan ini dengan mana-mana asatizah yang lain. Dengar daripada mulut saya, direct kepada mulut dan kepada telinga anda. Maka kalau ada perkara yang berbaki, rujuk balik saya sementara saya masih hidup. Begitu. Okay, kalau saya dah mati, dah aman-aman. Mudah-mudahan. Kenapa? Kerana tidak semua yang memahami momentum, dimensi perbahasan yang saya ingin kongsikan ini. Tapi kalau tak dibuka sekarang, bila lagi? Maulid dah banyak bergaduh berbaki. Ilmu dah banyak berbenci masih berlaku. Di mana salahnya lagi? Ini yang saya fikirkan perlu menjadi azam kita bersama. Aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.